Okay guys, untuk siri smartphone pada tanda harga bawah RM500 ni terbahagi kepada dua kategori sebenarnya. Yang pertama, mid-range tahun 2023, maksud aku mid-range yang latest lah kan. Yang kedua adalah second hand smartphone, di mana second hand smartphone ni pun dia bermula daripada spek mid-range hinggalah korang boleh dapat pada spek flagship. Dan kebanyakan orang juga yang buat pilihan untuk membeli handphone second hand ni sebenarnya ada beberapa reason. Yang pertamanya adalah sebagai daily driver of course, dan yang kedua untuk sebagai handphone backup, lagi-lagi orang yang buat bisnes kan, sebab tak nak campur dengan handphone personal. Dan yang ketiga, aku rasa inilah reason yang paling ramai kenapa orang mencari handphone second hand, lagi-lagi spek flagship ni, which is reason sebagai handphone gaming. Untuk video kali ni juga aku nak fokus pada second hand smartphone, dan dekat tangan aku ni pun ada satu unit Sony Xperia XZ3 yang dilancarkan pada tahun 2018. Dan aku juga dah guna handphone ni dalam 2-3 tahun macam tu sebagai handphone backup aku, sebab aku beli handphone ni sebagai mobile hotspot, dan aku juga ada buat gaming dekat handphone ni, dan aku juga ada tangkap-tangkap gambar lah handphone ni. So aku tak nak buang masa banyak daripada aku duk bebel dekat sini. Jadi aku Syahrul dan selamat datang ke channel Gadget SA, dan ini review aku untuk Sony Xperia XZ3. Okey, kita bergerak kepada bahagian design pula sebenarnya untuk Sony Xperia XZ3 ni. Sebenarnya design dia, kalau korang tengok sebenarnya design dia sama je sebenarnya dengan design Xperia XZ2. Tapi untuk bahagian depan dia ada perbezaan sedikit yang Sony telah ubah untuk Xperia XZ3 diorang ni. So di mana untuk skrin bahagian hadapan ni, diorang menggunakan skrin rekaan jenis curve untuk bahagian hadapan ni. Dan kalau korang nak tahu juga, sebenarnya Xperia XZ3 ni merupakan smartphone Sony yang pertama yang menggunakan skrin yang jenis curve. Kalau korang tengok pada handphone ataupun smartphone Sony yang sebelum-sebelum ni, kebanyakannya menggunakan skrin jenis flat. So memang bonus untuk penggemar skrin jenis curve sebenarnya. Dan korang tak perlu risau juga sebenarnya, sebab Sony menggunakan kaca yang jenis Corning Gorilla Glass 5 untuk rekaan bahagian depan ni juga, dan untuk bahagian belakang juga sebenarnya. Okay, so untuk bahagian belakang juga macam aku cakap tadi, Sony menggunakan kaca jenis Corning Gorilla Glass 5 untuk bahagian belakang ni. Jadi korang tak perlu risau lah sebenarnya untuk Corning Gorilla Glass 5 ni. Kaca jenis macam ni memang tahan cala dan memang tahan lasak lah sebenarnya. Cuma satu je problem dengan rekaan fingerprint sensor pada Sony Xperia XZ3 ni sebenarnya adalah kedudukan dia tu sendiri sebenarnya, yang berada betul-betul dekat tengah ni sebenarnya kan. Jadi bila kita pegang smartphone kita macam ni dan kita nak unlock handphone kita, kita akan selalu tertukar, tak sengaja tertukar dengan lensa kamera. So sepatutnya bila korang nak unlock handphone korang ni, korang tak akan carilah dekat mana fingerprint ni kan. So bila korang rasa ni bulat, oh ini adalah fingerprint sensor, tapi sebenarnya korang dah letak jari korang dekat lensa kamera. So secara tak sengaja juga korang dah fotokan lensa kamera korang dengan fingerprint kita sebenarnya. Bila kita tengok dekat bahagian bawah ni sebenarnya, yang apa yang kita nampak adalah satu port charger USB jenis Type-C. Dan yang berita sedihnya sebenarnya kita tak ada dapat dah 3.45mm audio jack tu. So bila korang nak kena dengar lagu ni, korang nak kena cari, kalau korang jenis yang guna wire earphone, korang kena cari satu earphone yang ada terus untuk slot masuk secara terus dekat Type-C, ataupun korang boleh gunakan adapter, atau terus korang cari je earphone yang wireless. So senang cerita. Okey, satu benda yang aku suka dengan Sony Xperia XZ3 ni sebenarnya, bila korang tengok dekat bahagian sisi kanan handphone ni, korang akan dapat satu two-stage camera shutter button, di mana dia akan mudahkan korang untuk tangkap gambar. Dia akan bantu korang untuk fokus dan tangkap gambar dengan lebih pantas lah sebenarnya, tanpa menyentuh skrin. Cuma korang gunakan button ni saja untuk tangkap gambar. Satu lagi apa yang menarik dengan Xperia XZ3 ni sebenarnya, korang akan dapat front firing stereo speaker. So untuk stereo speaker ni bagi aku memang seronok lah dengarkan bila korang dapat dengar left and right secara balance audio yang dihasilkan tu. Bila korang tengok movie ataupun dengar lagu, memang enjoy habis. Sebab bagi aku satu lagi, kualiti speaker dia pun sangat-sangat padu sebenarnya. Dengan lagu tu memang enjoy gila, sebab selalunya aku tak pernah kecewa dengan sound quality yang di-provide oleh Sony sebenarnya. Memang sound dia memang mantap habis.
untuk display pada Sony Xperia Z3 ni, aku sangat happy lah sebenarnya kan dengan penawaran yang Sony bagi pada Xperia Z3 ni, di mana untuk pertama kalinya Sony telah beralih daripada IPS macam pada Sony Xperia Z2 sebelum ni, dan beralih kepada skrin jenis LED untuk Sony Xperia Z3 ni. So actually Xperia Z3 ni menggunakan setup skrin jenis POLED dengan berukuran saiz 6 inci dengan resolusi Quad HD+. So untuk kualiti skrin dia ni memang aku sangat berpuas hati lah kan. Dari segi warna, so bila korang tengok skrin ni, dia dapat hasilkan satu colour yang vibrant, dan dia punya black pun memang dia punya kehitaman dia pun memang nampak true black lah sebenarnya kan. So korang akan dapat the best experience lah bila menggunakan Xperia Z3 ni berbanding dengan model sebelum ni Xperia Z2. Okay, bila korang main game ke ataupun korang tengok movie ke kan, memang korang akan enjoy je tengok skrin dia ni. Lagi-lagi bila korang turn on kan dia punya dark mode tu, so memang seronok lah kan. So bila skrin LED, so of course lah korang akan dapat gunakan always on display tu, ataupun Sony memanggilnya sebagai ambient display, yang mana dia sama saja dengan always on display. So untuk always on display ataupun ambient display ni, so korang boleh customize lah dia punya jam ataupun dia punya wallpaper ikut yang korang suka. Cuma dia still ada cuma. So korang yang ni korang memang kena dengar lah sebenarnya. So untuk korang yang dah terbiasa guna screen yang ada high refresh rate macam 120Hz ke 90Hz ke kan, korang akan terasa macam downgrade sikit lah bila gunakan Xperia Z3 ni, sebab skrin jenis Xperia Z3 ni hanya support sehingga 60Hz display sahaja. Tapi bagi aku dia bukanlah satu isu sebenarnya untuk handphone Xperia Z3 ni, sebab handphone ni pun dilancarkan pada tahun 2018. Jadi untuk high refresh rate ni dia belum high and belum jadi keutamaan lagi waktu tahun 2018 tu. Jadi bagi aku dia bukan satu isu lah untuk Xperia Z3 ni, hanya support sehingga 60Hz refresh rate sahaja. So untuk OS, waktu mula-mula launch Xperia Z3 ni, dia datang dengan OS berasaskan Android Pie. Tapi untuk model yang aku dah dapat ni, model second hand ni, dia telah upgrade kepada Android 10. So far bagi aku bila gunakan Xperia Z3 yang dah upgrade pada Android 10, bagi aku tak ada isu and smooth saja untuk korang untuk daily user. So untuk interface, Xperia Z3 ni menggunakan Xperia UI, and Xperia UI ni kalau korang tengok dia ala-ala stock Android macam tu. Dan based on experience aku menggunakan Xperia Z3 ni, bagi aku memang tak ada isu, tak ada lag and smooth je bila korang nak scroll ataupun untuk switch dari apps ke satu app ataupun untuk korang buat multitasking. Dan satu features yang menarik yang korang akan dapat bila korang gunakan Xperia Z3 ni, korang akan dapat feature side sense. So apa benda side sense ni Syarul? So side sense ni, secara ringkasnya aku boleh bagi tahu dekat korang, side sense ni dia macam untuk bagi akses kepada apps yang korang suka. So untuk korang gunakan side sense ni, korang hanya perlu double tap saja pada skrin korang dan dia akan memaparkan sejumlah 8 apps ataupun 8 shortcut apps pada skrin korang untuk korang pilih lah korang nak buka apps yang mana kan. Tapi berita baiknya, korang diberi pilihan untuk customize apps dengan letakkan apps yang korang suka. Contohnya macam YouTube ke, Spotify, Netflix kan. Ataupun untuk gamers dekat luar sana, korang boleh letakkan game-game favourite korang lah dekat side sense ni. So senang lah korang nak access pada game yang korang suka tu tanpa perlu buka app drawer. Okay guys, sekarang kita dah sampai kepada part yang paling korang suka lagi-lagi untuk para gamers kan. Jadi untuk performance, Xperia Z3 ni dikuatkuasakan Okay, Xperia Z3 ni dikuasakan oleh Snapdragon 845 yang dilancarkan pada tahun 2018 juga. So kalau korang tanya aku lah kan, Syarul, Snapdragon 845 ni standard dengan Snapdragon apa So untuk soalan ni, based on aku buat bacaan adalah juga aku kaji-kaji sikit kan. So Snapdragon yang standard dengan Snapdragon 845 yang ada pada Xperia Z3 ni sebenarnya adalah Snapdragon 765G, di mana Snapdragon 765G ni dia digunakan pada siri OnePlus Nord versi pertama yang OnePlus lancarkan pada tahun 2020 ni. And aku ada juga main beberapa game untuk test performance Snapdragon 845 pada tahun 2023 ni. Contohnya seperti Mobile Legends, CODM, PUBG, dan ada juga aku main Wild Rift. So aku beritahu awal untuk setup grafik untuk kesemua game ni memang korang boleh gunakan setup max setting. Okey, berkenaan dengan storage pada Xperia Z3 ni,
Dia datang dengan storage jenis UFS 2.1 sebesar 64GB dan disupport dengan RAM sebesar 4GB. Main game juga kan, tapi macam mana dengan tahanan bateri yang ada pada Sony Xperia Z3 ni? Bagus ke tak bagus kan? So untuk kapasiti bateri pada Xperia Z3 ni datang dengan 3300 mAh dan disupport pula dengan charging sepantas 18 watt. So untuk ketahanan bateri ni bagi aku dia so-so saja. Untuk penggunaan sehari tu korang kemungkinan kena charge handphone ni sebanyak 2 kali lah. Contohlah kalau korang pergi kerja bawa handphone ni, and mungkin waktu korang nak balik kerja tu korang dah kena charge dah sebenarnya untuk penggunaan waktu malam pula kan. Tapi kalau korang guna untuk straight gaming dengan gunakan handphone Xperia Z3 ni, kemungkinan korang boleh dapat lah sehingga 2-3 jam penggunaan semasa korang gaming tu. So untuk SOT, sepanjang aku guna ni, dalam 3 tahun aku guna, so untuk SOT ni aku dapat sekitar 4 jam. Itu pun aku guna untuk daily user sahaja. So untuk pengecasan pada Xperia Z3 ni yang boleh support sehingga 18 watt kan. So korang boleh charge handphone korang ni daripada 0% hingga penuh 1%. Ambil masa sehingga 1 jam 30 minit macam tu untuk penuhkan bateri pada Sony Xperia Z3 ni. Dan sekarang dah sampailah kita ke bahagian review yang terakhir untuk Xperia Z3 ni, iaitu tentang kamera dia. So Xperia Z3 ni hanya datang dengan setup satu kamera sahaja di bahagian belakang, iaitu 19MP f2.0 dan setup satu kamera bahagian hadapan dengan 13MP f1.9. So untuk kualiti kamera, aku paling suka dengan warna yang dihasilkan pada kamera belakang ni. Color dia tu hampir sama dengan dunia sebenar, cuma aku perasan dia punya HDR dia ni kurang sikit, dan kalau ada backlight tu gambar dia akan jadi gelap lah. And untuk low light, kualiti gambar dia memang bagus, dia sharp and dia kurang noise. Cuma yang sedihnya dia tak ada night mode. So gambar yang dihasilkan tu aku rasa lagi better lah kalau adanya night mode ni kan. And untuk kamera hadapan pun memang nice gambar dia, sharp and ada color accuracy yang tinggi. Dan juga disebabkan dia support autofocus, so kamera hadapan ni memang secara automatically akan fokus pada bahagian muka korang tu supaya dia tak blur lah kan. Untuk rakaman video pada kamera belakang, dia support untuk rekod video yang stable sehingga resolusi 4K. Tapi dia ada had dia, which is dia hanya support untuk rekod sehingga 30 frame per second sahaja. So boleh ke korang nak grab Xperia Z3 ni pada tahun 2023 ni? Bagi aku lah kan, kalau korang nak beli handphone ni untuk buat gaming, bagi aku memang dah cukup bagus lah. Memang korang tengah buat pilihan tepat sebenarnya, sebab dengan Snapdragon 845 yang ada dalam handphone ni, korang boleh run kebanyakan game ni pada max setting. Contohnya macam PUBG, Mobile Legend, CODM, memang korang boleh push pada max setting. Tapi untuk Genshin Impact bagi aku mungkin pada setting yang rendah lah, sebab Snapdragon ni dah lama dah. And then lagipun Genshin Impact lah game yang quite baru untuk Snapdragon 845 ni. Tapi untuk game-game lain memang korang boleh push pada max setting. So memang sesuai lah dengan price range dia tawarkan untuk tahun 2023 ni, di mana dia dah bawah RM500 dah. Dan untuk orang yang nak grab untuk bertujuan kamera, bagi aku pun dengan price range dia aku tak banyak komen lah sebenarnya. Untuk bawah RM500 ni memang dah sesuai dah. Dengan kalau korang dekat gambar pun dapat kualiti yang sharp, dan color yang dihasilkan pun almost sama dengan dunia sebenar kan. Cuma mungkin kekurangan dia pada dia punya stabilization lah. Untuk kamera dia ni dia tak ada sebarang OIS, cuma ada EIS je. Tapi jangan risau, still dia boleh hasilkan gambar yang stable, tapi taklah seperform seperti handphone kamera yang ada OIS tu. Tapi kalau kita tengok semula dekat price range dia, memang dah balik sangat dah sebenarnya dengan penawaran dia tu. Okay, kalau korang nak compare dengan handphone yang harga 500 yang ada sekarang ni, aku rasa Xperia Z3 ni lagi better lah sebenarnya kan. Cuma kelemahan dia dekat sini adalah bateri dia hanya so-so je lah bagi aku. Lagipun yang aku dapat ni unit second hand. So bateri dia tu bagi aku satu subjektif lah sebenarnya, yang mana kalau korang grab handphone second hand ni, mungkin korang dapat bateri usage yang lagi better daripada aku. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk like, share and komen pada video aku ni, untuk korang share pendapat korang yang pernah gunakan Xperia Z3, ataupun untuk korang yang ada pertanyaan sebelum korang nak grab Xperia Z3 ni. And then jangan lupa untuk subscribe juga untuk update video-video seterusnya. So semoga kita berjumpa lagi untuk next video. Stay tune, stay alert and bye bye. Yes.